Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar? Okey. Tak apa, tunggu kawan you masuk dulu kejap. Okay, Assalamualaikum. Again, dengar tak? Dengar. Okey, cikgu nak check attendance dulu. Nama yang ada dalam ni. Aidil Ashraf ada. Saya. Aisyah Umairah. Saya. Faris Adam. Faris Adam ada. Faris Adam kelas ni tak? Kelas ni je. Tak masuk lagi. Ilyas Haris. Ilyas Haris. Tak masuk lagi. Jasmine Sofia. Jasmine Sofia. Tak ada lagi. Maisara. Mas Nurul Aina. Saya teacher. Muhammad Daniel. Ada teacher. Muhammad Adib. Muhammad Adib. Tak masuk lagi. Muhammad Adib.
Mak Adik dah masuk ya? Saya cikgu. Faris Adam? Dah. Saya. Khairul Ikhwan? Khairul Ikhwan ada? Tak masuk lagi? Muhammad Haziq, Muhammad Danish Mikail? Saya cikgu. Ilyas Haris dah ada? Okey. Muhammad Haziq, Khairul Ikhwan tadi ada? Khairul Ikhwan? Tak ada lagi? Muhammad Nafis? Nafis? Saya cikgu. Okey. Ryan Aimah? Muhammad Ryan Aimah? Haziq ada. Okey. Ryan Aimah? Tak masuk lagi. Muhammad Syakir? Okey. Muhammad Wafiq? Wafiq? Wafiq ada? Tak ada lagi? Zufaris? Ada teacher. Aina Sufia? Saya ada teacher. Nuha Safia? Saya teacher. Nur Aimadiyah? Saya ada teacher. Nur Alia Amirah? Alia Amirah. Right. Nur Amirah Syuhada? Saya teacher. Putri Alia? Saya teacher. Siti Alisha? Siti Alisha Safia? Okey, bermasuk. Wan Hifzah? Okey. Alright, okay. So, I will take over your class untuk tingkatan 5. So, dah bagi tahu, dah bagi tahu kelas I dululah. Kelas A kan. So, after, kejap. Okay. So, lepas cuti raya Cina. Awak dengar tak? Suara saya jangan jelas. Dengar? Dengar teacher. Okay. So, after CNY ni, kita consider you all dah masuk tingkatan 5 lah. Alright. Cuma kelas hari ni kita akan discuss dulu holiday task yang cikgu dah bagi sebelum you balik cuti hari tu. Okay, so untuk kelas ni, okay, cikgu nak discuss yang section. Okay, kelas hari tu you dah buat paper 1, betul tak? Yang soalan objektif. Betul? Kan? Ada dah buat tu. Set 2. Okay. Set 2. Ni kita panggil dia sebagai set 2 paper 1. Kita ada paper 1 and paper 2. Okay. So paper 2 hari tu dia ada section A dan B dan C. Okay. So cikgu bagi kat you all section A dan B. So awak boleh tengoklah kertas masing-masing. Okay. Cikgu nak discuss untuk section A dan B ini. If any question you boleh tanya. Okay, sebab masa kita hari ni panjang, hopefully kita boleh habiskan lah. Alright. Okay, dah buat belum? Dah buat? Dah. Dah siap? Dah, sepatutnya siap dah kan? Okay, sepatutnya minggu ni kalau awak masuk tak pun dalam kelas pun kita akan discuss paper yang ini jugalah. Alright. So next class kita akan masuk next class. Kalau kita boleh habiskan ni, kita akan masuk topik baru which is syllabus tingkatan 5. Alright. Okay, so get ready dengan paper you. Make sure nanti bila you
I think lepas cuti nanti penggal 3 tu masuk tu nanti boleh masuk dah kot rasanya. Okay, so make sure you bawa lah kertas yang kita discuss hari ni, and yang you marking also sekali kertas tu. Kita share screen dengan you all. Okay, nampak tak screen ni? Nampak? Apa itu? Okay. Make sure respond, okay? Dan bagi tahu, nanti kan saya cakap seorang-seorang pula. Okay, look at here. Okay, this is section A. Okay, kita nak cakap banyak dah sebab kan, maksud nak cakap banyak tu sekarang dah tingkatan 5. So you all pun tahu apa yang you all akan hadapi tahun ini. Okay, satu peperiksaan. So yang tingkatan 5 sekarang dah start ujian lisan hari ni untuk SPM yang sebenar. So you all pun should be prepare or should be aware. Okay, anda tahu, okay, sepatutnya apa yang kita buat untuk tahun ni lah, apa yang you all kena buat lah, kena fokus. There is no more tak buat kerja ke, tu tak ada alasan dah sekarang ni. So you all sendiri kena decide lah, okay. Sebab cikgu dah cakap berapa banyak kali, I boleh bagi banyak kali soalan, banyak kali latihan, tapi kalau you tak buat, sia-sia sajalah. Cikgu tak menuduh you all tak buat. Okay, I consider you buatlah, okay, segala task yang cikgu bagi. Dengar tak ni? Dengar? Okay? Dengar. Ya, kat cikgu tak nampak you all kan? Okay, PDPR ni tahulah. Okay, hopefully this is the last PDPR lah. Okay, untuk you yang tingkatan 5 sekarang ni, sebab I need you in class lah, okay. Alright, tak apa. Okay, we will discuss section A and B. So you boleh semak your answer. Okay, for number 1. Okay, ini adalah topik apa? Number 1 ni. Okay, topik set. Okay, ini adalah topik set. Okay, so yang ini, okay, is 3 marks. Okay, set ni you kena faham betul-betul lah. Maksudnya faham betul-betul, maksudnya faham maksud simbol. Okay, apa maksud semua simbol yang dia bagi. So, this is the answer. A. Okay, tapi mana-mana soalan matematik pun kita kena faham maksud dia dahulu. Okay, so dia kata universal set ini adalah P union Q. So kalau P union Q maksudnya semua ni adalah union, tapi dia ask you to shaded dia nak suruh you shaded apa? Q prime kan, yang bukan P. So kalau dia tengok dia punya diagram tu, so yang Q tu you tak boleh sentuh lah dia. So that's why kita shaded yang dekat luar daripada Q. Boleh? Ada soalan tak? Boleh buat tak yang tu? Boleh. Okay. So B ni, okay, samalah juga. Okay, you kena faham. So bila kata K nombor perdana, okay, K is a prime number. So kita guna English, okay, K is prime number. So K, kita ada satu set K is a prime number. Okay, macam mana kita nak decide? Nak decide kita nak lukis tu. So dia kata semua ni universal set dia adalah union. Okay, tapi dia bagi dekat you set M46. Kita tahu 46 ini adalah even number. So should be, kalau K dekat sini, should be L and M tu mesti dekat dalam. Kenapa kita kena decide M tu dekat dalam? Kenapa? Kenapa? Yeah. Sebab set M tu adalah even number, 4 dengan 6. So definitely dia adalah subset kepada L lah. Okay, that's why kita boleh. Tapi kita tak boleh lah nak start M tu dekat dalam K ni, sebab K dia dah
mention kita adalah prime numbers. Kita tahu 46 tu bukan prime numbers. Boleh? It's so simple as that. Boleh faham tak? Ada soalan kat situ? Okay. Batu lukis. Macam nak letak elemen dia ke maksud you? Nak letak kat sini nak letak kat situ ke maksud you? Boleh je. Dia tak ada masalah pun. Kalau you letak elemen pun tak ada masalah. Faham tak? Okay. Dia bagi ni kan dia tak letakkan, tapi kalau you letak pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Alright? Yang lain? Ada soalan? Boleh So bagilah markah dekat you. This is 1, this is 2. Okay? Dia adalah 3 markah. Alright. Okay, number 2. Number 2 topik apa? Inequalities. Okay. So yang ini, he asks you to state 3 inequalities. Okay. To define the, wait. Sorry, 2A. 2A. Okay. Satisfy. Okay, point 2 ni yang mana? Satisfy the inequalities. So ni nak buat macam mana? Dia adalah 4 markah, you kena semak satu-satu lah kan. Betul tak? So dapat yang mana? Point 21 ni, satisfy yang mana? Tak ada. Tengok kertas tu. Okay, y less than 2. Satisfy y less than 2x plus 7. Okay, cara dia adalah, okay, you kena semak lah sebenarnya. Kena semak satu-satu untuk point 21 ni. Yang mana satisfy, ada 3. Okay, ni satu equation, ini inequalities. Okay, so you kena semak satu-satu. Ada soalan tak yang ni? 2A ni? Okay, cikgu. Tak je. Okay, B. He asks you to define, okay, to state the 3 inequalities. Okay. Macam tak nampak sangat Actually this one is shaded region. Nampak tak dekat paper you? Shaded region dia. Tu shaded region dia, sorry. So kita kena letak lah. Okay, cara mana kita nak letak? 3 tu adalah, okay, ni you boleh nampak kan sebab dah ada jawapan kat situ. Kita share jawapan terus lah. Okay, cara dia adalah you tengok dekat sini, okay. Sebab tak ada shaded region tadi, okay, you tengok balik kat sini lah. Okay, so ini dia bagi you x plus y equal to 4. Ini adalah line dia kan. Line ni. X. Satu line ni. So bila dia ke bawah, maksud dia, kita boleh tulis dia sebagai, bila dia di bawah bahagian ni, dia adalah less than equal to 4. Boleh faham tak ni? Siapa tak tahu lagi macam nak baca line tu pada graf? Ada soalan tak? Untuk B. Betul semua? Okey, buat kejap. Ada soalan tak? 2B. Okay. Okay. Ada? Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh So less than equal to. Okey, yang ini dotted line. Maksudnya, ini adalah you tahu ini adalah garis y equal to 4. So kalau dotted line maksudnya dia adalah y more than x lah. Mengarutnya 4 pula. Y equal to x. Sorry y equal to x. Okay. So ini line y equal to x. So sebab dia ke bahagian atas ni, so it more than x. So satu lagi kita ada line dekat 0 ni. So x more than equal to 0. Okay. State the 3 inequalities. Okay. 1, 3. So you got 4 marks.
Right? Tanda kertas U Okay, next. Number 3. Okay, ini soalan favorite yang selalulah. Okay, it's about the composite solid. Okay, gabungan solid. So dekat sini kita ada hemisphere dengan cone. This is a hemisphere, this is cone. Okay, so soalan macam ni, perkara pertama yang benda penting yang kita kena tahu apa? Apa kalau soalan macam ni? Perkara pertama lah yang terlintas dalam kepala awak kalau jumpa soalan macam ni. Apa? Formula. Okay. So pertama adalah mula kita fahamkan soalan lah. Okay, mana-mana pun kena fahamkan soalan satu bila dia sebut hemisphere and cone. So definitely kalau volume you kena tahulah. Okay. Satu volume untuk sphere, satu lagi volume untuk cone. Okay. So volume untuk sphere adalah apa? Dia adalah 4/3 pi r cube. Value untuk cone adalah 1/3 1/3 pi r square h. Okay. Tak perlu tulis pun. Okay. Tapi kena tahu. Usually soalan dia bagi, tapi kalau kita selalu buat latihan sebenarnya kita boleh ingat formula tu. Alright. So soalan ni just it's a simple soalan untuk mencari volume. Alright. So kalau tak ingat formula memang tak boleh nak carilah. Itu je lah cerita dia. Okay. So it's 4 marks. Okay. So the answer is 576.03. Betul tak? Sekejap, sorry. Betul tak? 576.03 dapat tak? Ada soalan? Ada soalan, jangan don't let me cakap seorang tahu. Ada soalan? Dapat. Dapat Okay. So soalan macam ni sebenarnya you kena buat complete working satu. Okay. As for me, cikgu biasa cikgu akan buat satu-satu pun boleh. Let's say macam you cari hemisphere kan. Okay. So dia adalah 4/3 times pi r cos 3 kan ni. Okay, tapi sebab dia hemisphere, so it's 1/2 lah, separuh daripada sphere tu. Okay, so you akan dapat satu volume. Okay, satu V-cone satu, you akan dapat satu pun you boleh tambah. Faham tak maksud cikgu? You boleh buat satu-satu. Macam skema ni, dia terus buat gabungan semua. Okay, boleh ni? Faham boleh. Okay, tapi paling penting untuk jawab soalan-soalan macam ni, awak kena train diri awak dari sekarang. Okay, kita start belajar, kena memang belajar tulis proper. Okay, tulis proper working. Boleh faham tak? Okay, alright, ada soalan tak yang nombor 3 tu? Tak ada? Ada. Okay, give your marks give yourself markah, 4 markah. Alright. Okay, next, number 4. Okay. Okay, soalan number 4. Yang ini pun sama konsep dia, kena fahamkan soalan. Okay, about the bracelet. Okay, dia dah mention you dengar tak suara I? Dengar je. You dah dengar tak background suara? Background pun dengar. Dengar juga. So abaikan je lah. Okay, so yang ini dia dah mention dekat you Okay, suppose tu pun you dah baca soalan ni, right? Okay, so dia kata white pearl adalah X, black pearl adalah Y. So dapat tak dua equation ni? Okay, Dapat je. dapat. Okay, cara dia adalah you kena kira lah dia punya white dengan black tu. Boleh tak ni? Okay, so when you got two equations, so boleh selesaikan, dapatlah the white pearl adalah RM6, black pearl adalah RM30. Okay, ada soalan? Nak cikgu tunjuk ke simultaneous equation ni? Nak cikgu tunjuk ke? Boleh juga je. Boleh?
Alright. Okay, this is simultaneous equation. Okay, soalan macam ni sebenarnya awak kena faham betul-betul soalan dia. Okay, dan dia dah bagi nilai 312 dengan 360 ni untuk two types of bracelet. Betul tak? Okay, so untuk bracelet yang pertama ni, kita kena kira lah sebab kita tahu white pearl dia adalah X. Okay. Black pearl dia adalah Y. So you kena kira. Okay, macam ni. Kira ni kan. So situ adalah 12X plus 8Y equal to 312. Okay. And yang ini kita kira 10X plus 10Y equal to 360. Okay. So yang ini kita dapat 2 simultaneous. Okay. Kita ada 2 equation. Okay, which is simultaneous equation, persamaan serentak. Okay, masa dekat sini you all kena decide. Okay, you all nak guna method apa? Kita ada 2 method, betul tak? Okay. Apa method dia? Simultaneous equation ni. Substitution and elimination. Substitution and elimination. Sebab okay, so yang ini it depends pada kaedah you nak pilih lah. Sebab tu you belajar 2 method tu. Okay, as for me, kalau dekat sini yang senang, okay, untuk substitution dia macam besar, jadikan 10Y, you kena macam it's be complicated. So kita gunalah eliminate. So bila eliminate ni, tapi it's up to you lah, kalau you guna substitution pun boleh juga sebenarnya. Cuma substitution tu dia akan jadi dalam bentuk fraction nanti. Okay. So that's why kalau kat sini untuk kita eliminate kita kena pilih. Untuk eliminate sebab kita ada nak eliminate 12X, 10X, 8Y, 10Y. Okay. So cara dia adalah kita kena pilih. Okay, let's say kalau method dekat sini ditunjuk dekat you all. Dia pilih sebagai dia pilih apa ni? Dia pilih X. Okay. Boleh juga. You kena cari dia punya apa? Dia punya karakter yang sama. Okay. Or multiples yang sama. Boleh tak? Okay. Tapi kalau tak nak fikir, kau tak nak fikir, baik cikgu, kalau cikgu darab dengan 10, boleh juga. Yang ni darab dengan 12, ikut dia. So you will get here 120X. Betul tak? Plus 80Y and 312 ni darab 10 dapat apa? 3120. Okay. Satu lagi you akan dapat yang sama juga, 120X plus 120Y equal to okay, 360 darab 12 dapat berapa? Okay. Dia macam-macam cara sebenarnya. Okay. I mean you boleh pilih yang mana yang senang. Okay. Kalau dalam contoh ni dia ambil, dia darab dengan ni, dia jadikan 60-60 ni supaya sama. Okay, kayak ini pun boleh juga. So you dapat sini 4320. Okay, boleh juga kita eliminate dia. Okay, tolak lah kan, dapat kosong. 80 tolak 120 dapat berapa? Dia akan jadi negative 40Y. Okay, yang ini akan jadi yang ambil dua ni. Dia akan jadi negative 1200. So Y negative 1200 bagi negative 40. Alright. So Y you akan dapat juga sebagai berapa? Okay. Ya, 30 positif. Nampak tak? Sama je. Okay, Y equal to 30. That's why, ataupun kalau you guna substitution method pun boleh. Okay, at the end jawapan dia mesti dapat sama. Y equal to 30. Okay, ada soalan? So, next, Y equal to 30, you ganti masuklah dalam persamaan ini. Okay, you will get X equal to 6. Ada soalan tak? Okay, tetapi ingat betul-betul soalan macam ni in SPM kita tak boleh tinggalkan macam ni je. Y equal to 30, X equal to 6. Okay. Kita kena mention dia price of a Y and
price of a black pen? RM6, RM30. Yang ini tahu baru dikira sebagai jawapan dia. Kena buat macam tu. Kena. In SPM dia punya marking scheme dia memang nak kena ada benda ni. Boleh ingat tak ni? Boleh. Boleh. So tulislah dekat you punya kertas tu, okay? So remember, kalau soalan berbentuk macam ni, okay, kita kena come up dengan equations. Kita boleh cari kita punya variable y dengan x ni, tapi at the end kita kena state juga kita punya nilai tu. Okay? Okay, ada soalan tak yang ni? Yang ni? Okay, give yourself 4 markah kalau you completekan apa working yang dekat sini. Right? Ada soalan? Ada soalan tak? Okay. Anyone? Okay, tak ada. Okay, next. Alright. Okay, number 5. Okay, ini topik apa? Ini adalah logical reasoning. Okay. Actually yang set yang cikgu bagi ni, ini semua topik form 4. Okay, topik tingkatan 4 yang kita dah belajar. Okay. So number 5 tu adalah soalan apa? Dan topik logical reasoning. Okay, so boleh check lah. Okay, number 5A. Yang two implication tu. So yang ini supposed to you boleh buat lah kan. Okay, implikasi. Soalan logical reasoning ni, okay, apa kita nak kena buat dengan topik logical reasoning ni? Anyone? Awak kena ingat. Kalau awak tak ingat kan, memang tak boleh jawab soalan macam ni. Kena ingatlah apa dia implikasi. Betul? So implikasi adalah dia kena ada if dan then lah. Tu je implikasi. Kan? If dan then. Okay? So kalau two implications, maksudnya implikasi yang pertama, kita kena start dengan statement yang awal lah. Okay, if set A is an empty set, then number of A is equal to 0. Implikasi 2 adalah yang ini. For sure lah you boleh buat kan, tapi you boleh check dalam buku lah sementara buat latihan ni. Okay, sebab tu kita buat latihan. Okay, latihan ni, dengar tak saya cakap ni? Saya cakap seorang-seorang, dengar Dengar. Okay, awak akan sentiasa dengar saya bercakap macam ni sama ada dalam kelas ataupun sepanjang ber-PDPR ni. Okay, sebab tu kita matematik ni kita kena buat latihan. Alright, okay, contoh kita dah start dengan kita punya task ni. Latihan ni, you all buat lah. So bila you all buat kat rumah latihan ni, you all boleh semak. Kita belajar ni, cara kita belajar adalah kita tengok, buat latihan tu, kita tak ingat kita boleh rujuk dekat buku. Betul? Ataupun you boleh rujuk dekat YouTube, macam-macam berlambat-lambat kat dalam tu. Okay, sekarang ni dah zaman PDPR, banyak benda cikgu-cikgu kat sekolah mana-mana dah banyak uploadkan segala bahan-bahan pengajaran. Okay, we teachers also, I also belajar juga daripada YouTube yang ada teachers masukkan dekat dalam tu. Okay, so bila kita dekat rumah tu, banyak benda you boleh reach untuk info. Okay, sebelum you masuk dekat maktab lah. Okay, so grab the opportunity lah. Okay, so bila cikgu bagi task ni, you boleh buat sebab kita dengan kehendak kita. Okay, you kena aim. Sebab I penyelaras tingkatan 5 tahun ini, so I memang aim untuk 100% semua calon. Okay, tingkatan 5 2022 ni untuk dapat A in Maths. Okay, 100%. So please daripada awal ni tolong ni diri you lah. Okay, sebab I bimbang lah. Okay, bila kita dah kena PDPR ni, we teachers dah rasa macam sebab kami dah lalui dengan tingkatan 5 yang ber-PDPR hampir 2 tahun. Okay, tahun kedua 2020, sekejap yang tahun 2021 ni lagilah.
Okay, sangat mencabar. Boleh faham tak ni? Boleh? Boleh sir. So, Boleh. bila PDPR ni memang hopefully-nya atas diri you. Okay? We teachers memang, kita akan ikut kita punya plan. Plan I untuk discuss the task and we discuss the task. Okay? Terpaksa. Kalau tak nanti kita akan ketinggalan, okay? Kita nak masuk topik, another topik untuk tingkatan 5. Alright, cikgu cakap ni sebab cikgu tak nampak you all kat rumah macam mana. You all buat apa? Tu je. Kalau you all kena ni lah. Maksudnya kalau you tak boleh fully commit dengan kita punya kelas PDPR, your teachers punya kelas PDPR, you kena fully bagi komitmen pada diri you untuk tengok balik. Okay? Ataupun untuk ni balik lah. Okay, topik-topik yang you rasa tertinggal. Macam tu. Cakap banyak pula. Okay. So check. Alright. Yang ini satu-satu je ni. Satu markah kalau you betul. Yang ni ini if then senang je. Implication. Okay. So B. So cuba tengok balik lah. Okay. So B yang premise ni. So conclusion dia adalah, sudah bagi conclusion dekat sini. Dia suruh you complete premise tu. So of course dia dah bagi dekat sini, nampak tak? Bila if dengan then. So premise tu dia adalah yang kedua ini. Okay. Okay, so it's a sign. Di conclusion dia kan buat sign 30 minus 1 equal to 0 kan. So dia punya premise dia mestilah sign 30 is equal to 1 over 2. Dekat sini ni. Okay. So you will get ni lah, the equation. Alright. Okay, next complete the number sequence in the answer space. Okay, so boleh check number sequence. Boleh isi nilai dalam ni. Alright. Okay, ada soalan tak? Okay, yang implication ni, yang topik ni, logical reasoning ni memang kalau you tak ingat, memang tak boleh jawab. Tu je cerita je. Kalau you tak tahu apa benda implication, apa benda argument, so kena tengok balik lah. Okay. Tak apa, bukan tak apa. Kita ni masa panjang lagi, kita baru nak start awal untuk tingkatan 5 and hopefully tingkatan 5 awak tak adalah lagi sesi PDPR ni. Okay. Alright, number 6. Check. Any questions for number 6? Okay, number 6 dia adalah 5 markah. Definitely dia adalah actually form of algebraic equation. Okay. So yang ini kita kena fahamkan soalan jugalah. Okay, fahamkan satu-satu lah. Okay. Form an expression of the area of the flower garden L, okay, in terms of X. Okay. So apa dia flower garden? Yang mana flower garden? Yang bentuk trapezium ini. Okay. So you kena fahamkan soalan lah. Okay, sebab dia kata flower garden and a right triangular fish pond. So yang ini adalah ikan. Kolam ikan kan? So yang ini adalah flower garden. So daripada sini kita boleh tulis kita punya in term of X. Okay, ini adalah area of rectangle minus dengan area of right angle triangle. Okay, so we get 3 over 2x, x plus 1. Ada soalan tak? A. Ada soalan tak A? Cik, saya nak tanya. Tak ada. Okay, siapa yang masih lagi ada masalah dengan topik-topik yang algebra, ini adalah Hello? Apa tu? Cikgu tak dengar. Siapa cakap tu? Cik, saya nak tanya. Aha. Yang A tu kena factorize ke? A mana? A. Oh ni. Yang ni. Yang jawapan ke? Yang atas? Asal I dengar suara I balik? Allah. Yang mana yang you maksud nak kena factorize yang ni ke? Jawapan akhir. Oh, it's okay. 3 over 2x square plus 3 over 2x. Macam ni ke maksud you? 3 over 2.
It doesn't matter actually. Okay. Kalau you factorize kat sini pun dikira betul juga. Okay. Jadi ada yang dia bagi jawapan ni sampai sini kan. Okay, tapi kalau you lanjutkan sampai sini pun boleh, tak ada masalah. Okay. As long as ada yang ni. Ada soalan? Lain? Soalan tak? Make sure ni nampak dah ni selalu student selalulah okay. Memanglah kalau budak-budak pandai apa benda ada yang pandai lah, dia pandai betul-betul tapi ada akan buat careless. Contoh dekat sini nampak tak ni. Bila negatif ni, bila tolak ni, okay, actually sebenarnya dia kena ada bracket besar ni. Okay, sebenarnya. Okay, baru kita boleh selesaikan dia. Ada soalan tak lain? Okay, B. So when you ask you to calculate the value of X, okay, area of the flower garden 30 m square. So kita boleh masukkanlah nilai dia. Okay, bentukkan satu equation ni dan kita boleh selesaikan dia. Any question dekat sini? A dengan B. Okay, boleh bagi 5 markah. Anyone? Teacher, Ya. yang jawapan akhir B tu wajib ada unit ke? Yang meter tu ke? Ya. Okay, jawapan cikgu adalah as a teacher memang kami ajar you tulis unit lah. Tapi secara generalnya kalau kita marking untuk SPM tu, kita tak tengok pun unit tu. Faham tak maksud cikgu? Tapi Faham? ya, so bila you tulis tu, tulis je lah unit tu. Tapi bahaya dia adalah bila unit tu adalah meter, you tulis cm. Betul? Soalan bagi kan meter kan. Tapi bila kita kira-kira tak, kita pun tulis 4 cm. This is menimbulkan ni lah. But usually biasa pemeriksa ni dia tutup mata je bab unit ni. Understand? Boleh Boleh, thank you teacher. Wajib tulis tu, nak jawab wajib tu tak, tapi tulislah macam tu. Tapi bila tulis tu jangan buat silap tu je. Kau nak selamat tak payahlah tulis. Tapi biasanya dia akan, kalau you tulis CM pun biasa dia tutup mata je lah yang ni. Biasanya kami tanda tutup mata tu je. Tapi itulah kan. Itulah. Tapi bila cikgu ni dia akan ajar you jawapan dia yang tulis lah. Tu je. Okay. Okay, next. Number 7. Ada soalan tak lagi yang ni? Boleh tak ni? Ini hanyalah algebraic yang you form kepada equation dan you cari nilai. Okay? Saya tak rasa dah macam di kata 4 sekarang ni kita masih lagi ada masalah dengan algebra kecuali masa you lower form. Betul? Betul semua? Betul je. Okay, so kalau you kategori you sendiri tahu sekarang ni. Okay, cikgu masih lagi nak kenal you yang mana yang cikgu dah ajar tu. Yang ada seorang dua apa benda yang aku kenal tu, cikgu tahulah dia punya capability dia. Okay. Yang lain-lain yang cikgu baru nak kenal yang kelas 4D ni. Okay. So you tahu sendiri kat mana yang you lemah. Topik mana. Okay. So make sure kena selesaikanlah masalah-masalah basic lower form tu. Masalah macam mana you nak multiply. Di equation ni masalah ni macam mana kena selesaikan betul-betul Negatif tak nak ada isu dah yang benda kecil-kecil tu. Okay. Isu kita sekarang ni in mathematics adalah soalan yang level tinggi, level kebat yang kita nak selesaikan. Okay, isu-isu remeh seperti basic you nak mendarab, okay, nak expand, nak factorize tu, it should be no issue. Boleh faham ni? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Isu fraction dia tak ada dah benda tu. Tapi sebab cikgu tak jumpa you all lagi kan. Nanti kalau kita dah masuk kita buat kalau buat exam online tu kami tak boleh nak ni kan you. Tak boleh. Exam online means that kalau you jawab pada Google Form kan, ujian selaras ke apa benda secara online memang we teachers tak boleh nak value you sangat.
Okay. Cara nak value you adalah sit for exam and tengok working yang you jawab. Tu je. Okay. Baru kami tahu kat mana yang kami nak perlu bantu. Okay. Tingkatan 5 ni sekarang ni nak kena bantu. Itu je perkataan dia adalah nak bantu. Okay. Untuk kita sit for SPM. Alright. Okay, 7. Okay. Problem sekarang ni student, okay, apa yang cikgu boleh buat kesimpulan adalah satu adalah kemahiran untuk, you pandai tau, topik you tahu, tapi kemahiran kita untuk memahami soalan tu. Okay, certain. Itulah yang kami nak, itu sebab kita sentiasa buat latihan. Alright, cakap banyak. Okay, calculate apa ni? Okay, so berapa nilai dia? Value of Q, so simple. Value of Q, tambah je lah. Dapatlah 4180. Dapat tak? Okay. So the cash flow, tolak lah kan? Okay. Dia punya jumlah pendapatan, tolak lah apa yang kita dapat tu. So dapat nilai ni. 4 marks. Okay, 2. Okay. 1. Ini pun method 1. Jawapan 1. 4 markah. Okay. Okay, B. Dia ni sebab dia nak beli rumah. So, you bahagilah dengan 10. Okay, sepatutnya dia kena ada 55,000. So, kita buatlah. Kita kena simpan berapa setiap bulan, bahagilah dengan 12. Ada soalan? As simple as that. Ada tak? Tak ada, Cik. Okay. Tak ada, alright. Next, yes. Yang mana? Dia punya apa? Monthly? Boleh. Boleh je. Sebab kita base kepada dia punya plan dia kalau soalan ni. Okay? So boleh je. Ke maksud you boleh apa? Maksud you boleh apa? Yelah, memang tak makan lah dia. Betul tak? In real life, okay. Macam saya takkan simpan ni 4,000 ni. Memang tak makan lah anak saya. Macam tu lah kan. Tapi selogiknya sebab dia dah bagi ni, kita kira je lah plan dia kan. To achieve that goal. So dia kena simpan sebanyak ni lah. Faham? Kan? Macam mana kan dia dapat dia 5,000 je nak simpan 4,000 lebih. Memang tak beli rumah dia ni. Okay. Alright. Ataupun you boleh lah. Kalau nak bagi sikit, tak adalah 12, buatlah 24. Simpan dia selama 2 tahun. Tapi dia dah plan untuk 10 years. Okay? Yang lain? Ada soalan tak? Logiknya tak adalah dekat situ. Ni. Okay? Okay, yang lain? Okay tak? Okay. Alright. Okay. Okay. Okay, number 8. Okay, ini soalan yang sangat-sangat sangat-sangat popular. Okay? Sangat-sangat popular, iaitu berkaitan dengan gradient and berkaitan dengan equation of the straight line. Soalan ini pun sama. Soalan ni student should be score. Kena score. Okay? Sangat rugi soalan-soalan ni macam ni bagi cikgu adalah sangat senang. Okay? Kecuali dia tak tahu nak cari gradient. Okay? So gradient you tahu macam nak cari gradient mestilah y over x. Okay? Dapat tak gradient dia negatif 2? Dapat juga. Dapat tak equation dia y equal to negative 2x plus 30? Dapat tak? Dapat. Okay. Yang lain ada soalan? Empat ni. Soalan ni tak sepatutnya tak boleh jawab by students. Tapi
Tapi kalau kita jumpa kan, the teachers lah, teachersnya I cakap general, cikgu-cikgu maths yang mana pun lah. Okay, tapi kalau jumpa student yang tak boleh jawab soalan ni, tinggal kosong, we are very frustrated. Macam, oh kenapa? Kan, kenapa tak boleh? Okay, patutnya soalan senang macam ni you all boleh. Make sure you tahu untuk cari gradient and you tahu untuk cari equation paling basic adalah y equal to mx plus c ni. Ni kau tak tahu langsung ni, lagilah kita rasa macam I rasa dekat nak SPM tu nak kena duduk dengan you lah dekat sebelah tu. Macam tu lah perasaan dia. Boleh ni? So kalau you rasa you topik yang coordinates ni rasa tak boleh lagi, tolonglah. Okay, tengok balik. Okay, kalau tak buat lagi ni cuba buat balik. Okay, macam-macam. Macam-macam tau zaman sekarang. Cikgu rasa you all boleh dapat A plus gitu je kalau you start belajar dari sekarang. Okay? You start belajar. Nanti I bagi you. Oh, jap. Stop jap. Sekejap cikgu nak tanya. You all sekarang ni ada buku teks form 5 tak dengan you? Tak ada kan? Tak ada tu. Okay, nanti Tak cikgu ada. akan share dekat group. Cikgu akan bagi link untuk buku teks tu. Alright? Buku teks tingkatan 5. So, boleh refer situ lah. Okay. Okay, A and B. Anyone? Ada soalan? Tak ada? Okay, so tanda give yourself 4 marks. Yang tak buat tu, tolong buat. Okay, yang kalau buat semua bagus. Okay, so boleh mark yourself. Alright, tolong buat lah. Lama lagi kita nak jumpa, nanti cuti lagi. Banyak cuti you all ni. Saya tak tahu pun ada cuti. Tiba-tiba ada cuti berapa minggu? Berapa minggu? You tahu tak ada cuti? 2. 3 minggu. 26 start, 26 hari bulan 2 sampai 20 hari bulan 3. Kan? Cuti lama pula cutinya. Alright. Okay, next. Number 9. Banyak lagi number 9. Kau apa dah ni? Sekejap. Kita check satu-satu. Okay, number 9. Probability. Okay, probability. So, complete the 3 diagram in the answer space. Okay, so boleh saya mark yourself. Dapat tak? Ada soalan tanya? Cikgu nak cepat sikit. Probability. Okay, make sure you know this is a 3 diagram. Okay, make sure you tahu macam mana nak buat 3 diagram ni. Dah? Ada soalan? And probability untuk both card chosen are labelled with consonant. Okay, so bila you buat 3 diagram kat atas tu, you boleh pilih lah. Okay, label as consonant. Okay, 5/9 dengan 4/8. Okay. Dapat 5/18. Ada soalan tak? Probability. This is topic probability. Okay. Anyone? Dah? Dah. Yes. Yang mana? Yang ni? Okay. Oh, yang ni? Simplify jadi 1/2. Simplify. Maksudnya you tak jawab 4/8, you jawab 1/2 kan? Simplify. Tapi sebab dia 5/9, dia dah chosen 1, tinggallah 4/8. Tak naklah simplify dia. 4/8 lah. Okay. Tapi kalau jawapannya akhir kat sini kan, kalau kita boleh simplify dia, boleh je simplify dia. Sini. Dia tak ada masalah untuk probability. Tapi kalau you tak simplify 5 kat sini, betul juga. Okay. Probability ni tak semestinya you simplify. Okay. Boleh jawab tak soalan you? Tapi dalam dalam 3 diagram ni, tak payahlah simplify dia. Boleh? Okay. But usually saya tak pernah jumpa yang scheme of work dia bagi yang simplify. Alright?
Itu je saya boleh jawab. Tapi kalau saya jawab, kalau saya tanda mungkin saya terima je kalau dalam exam, tapi tak payahlah you simplify kalau in tree diagram tu. Itu je. Okay, number 10. Ya, ada soalan lagi? Lain. Probability. Lain, anyone? Orang lain? Make sure tanda kertas tu. Okay, tak ada. Okay, number 10. Check your answer. 31.19. Okay. Soalan macam ni sama je. Mesti kena fahamkan soalan tu. Satu. Okay, dah bagi pi, kena ikut. Okay. Apa yang dia nak. Kalau kata using 22/7, using 22/7 lah. Janganlah tulis dekat sini 3.142 tu. Okay. Tu maksud dia. Okay. So yang ni dia nak apa? Okay, laluan. So dia adalah perimeter lah. Okay. Laluan kalau diagram ni mestilah perimeter lah. Kalau dekat luar tu. Okay. Cuma kena tahu untuk mencari circumference kepada sektor tu. Ada soalan? Yang ini, check your answer. 3 markah. Dia sebenarnya kalau ada satu metod untuk cari ni, satu and answer dia satu. Untuk 3 markah. Ada soalan tak? Cikgu consider tak ada soalan, kira you all boleh buat dah. Dia ada satu je, probability. Satu buat, satu tak buat langsung, tak ada soalan juga. Okay, satu buat dan boleh buat, tak ada soalan lah. Okay, dan boleh faham. Tahu jawapan dia. Satu lagi tak buat, tak ada soalan juga. Ada soalan? Nombor 10. Hello. Ada, Dia, okey. Saya okey. cikgu cakap seorang ke ni? Saya okey je cikgu. Okey. Boleh? Okey, habis Boleh. untuk section. Okey. Alright, habis untuk section A. Okey. Habis untuk section A. Okay, next to the section B. Okay, section B ni nak Cikgu, kata ada orang request masuk cikgu. apa? Ha? Ada orang request nak masuk. Ada request nak masuk. Lama dah ke? Alamak. Asal cikgu tak dapat notify kat sini? Yalah. Okay, section B. Okay, kalau section C, teacher Hanim ada discuss tak yang section C? Cikgu lupa nak tanya dia. Tak ada lagi, tak start lagi. Tak ada. Maksudnya maksudnya dalam kelas hari tu you buat paper yang mana? Masa kita kelas hari tu. Kelas you lah. Yang paper 1 dah buat yang objektif yang 40 soalan tu. Dah. Yang tu dah. Dah tanda belum yang tu? Dah tanda dah. Dah tanda dah. Dah ada lah, dah tanda dah. Okey, yang section A, B, C lah yang tak discuss lagi. Kan? Betul. You all dah buat dah section betul. C tu. Section C ada sikit yang belum cikgu. Section C tu ada 2 soalan je kan? Betul. Okey, tak apa, kita habiskan dulu yang ni, nanti section C tu kita sambung lah. Sambung untuk check jawapan je lah. Alright, okay, section B. Okay, this is speed time graph. Okay. Okay, section A tu dia soalan pendek-pendek. Pendek-pendek je section A ni. Section B ni dia ada soalan yang markah dia banyak sikit. Maksudnya dia rangkumkan berapa ni? 3, 5, 8, 10 untuk satu soalan. 10 markah. Okay, lepas tu kita ada section C. Kita ada section C. Kita ada section C ni. Section C ni dia sebenarnya satu soalan panjang yang you kena pilih salah satu. Okay, kalau you tengok section C, dia ada, kalau yang ini dia ada bagi soalan 16 dengan 17. Yang ni soalan pilihan tapi you akan dua-dua lah. Kita buat latihan ni, kita jawab dua-dua soalan tu. Okay. Okay, soalan ni sebenarnya based kepada topik form 4 lah. Okay, kita tak masuk lagi topik form 5. Ini hanyalah format soalan SPM tapi ia hanya cover topik form 4 sahaja untuk yang last set yang teacher bagi ni. So after
after this, hari ni kelas kita esok. Oh ya, kelas tomorrow. Esok kan? Esok cikgu nak sambung habiskan ni, lepas tu kita masuk topik matrix lah. Okay, untuk topik form 5. Okay, boleh semak jap. Okay, boleh semak ni. Okay, it's about speed time graph. Okay, yang ini you belajar masa form berapa ni? Form 2. Belajar form 2 kan? Speed time graph. Speed time graph ni I ajar form 2 hari tu sebelum dia orang balik cuti. Okay, this is speed time graph. Okay, ada soalan speed time graph ni. Okay, do remember kalau speed dengan time, so area of the graph dia adalah apa? Area dia mestilah, you kena tahu tu dulu. Area dia ada apa? Area dia adalah distance. Okay, area dia adalah distance. Okay, tu. Okay, calculate the rate of change speed in meter per second particle for the first 3 second. Okay, kosong, first 3 second 3. So it will be 10 meter per second. Okay, simple je ni. Okay, 2. Find the value of t. Okay, if the total distance traveled t seconds in 93 meters. Okay. Number 2. Wait. Sorry ni. Okay, terpelik. Okay, state the durations in second which the particle state the uniform speed in meter. Sekejap cikgu salah tengok. Sekejap. State the uniform speed in meter per second of the particle. Okay, uniform speed dia. Uniform speed dia kat sini kan? Okay, 10 meter per second. Okay. State the duration in second which the particle move in uniform speed. Tengok kat mana? Sinilah uniform speed ni yang rata ni. So 8 tolak 3. 5 seconds. Boleh tak ni? Yang ni. Boleh tak? Ini boleh. Boleh. Okay. Calculate the rate of change speed in meter per second. Okay, rates of change. So 10, okay, over 3. Okay, rate of change. 3.33 dapat tak? Yang ni. Okay. Kalau bagi dalam bentuk fraction, lepas tu letak unit tak boleh? Maksudnya bagi 10/3 je. Tak boleh? Boleh? Oh. Time of particle in period of 2 seconds. Boleh. Terima je. Okay, 10/3. Okay. B. Anyone? C? Okay, describe the motion. Find the value of t in total distance traveled in t seconds is 93 meters. Okay, so yang ni maksudnya kita guna apa? Area under graph. Okay, untuk 93. Area dia ambil sampai mana? Semua dah kan? Ni area semua ni. Area kita ada, you boleh buat sama ada you boleh guna trapezium. Apa? 1, 2, 3. Faham tak? Untuk cari total distance. Ada soalan? Ni biasanya masalah ni student kat sini. Ada soalan dapat tak? T equal to 10. 10. Dapat? Dapat. Okay. So cikgu kira settle tajuk speed time graph ni. Okay, D. Describe the motion of particle for the first 8 seconds. Okay. So you ikutlah, buatlah ayat dia. Okay. Tengok dia punya graph memecut pada kadar you yang dapat tadi 3.33. Okay. First 3 seconds and move uniform speed 10 meter per second for the next 5 seconds. Okay, ini sebenarnya yang bentuk macam ni sebenarnya logically you tulis macam mana pun selagi ada kita punya dia punya info daripada graf tu diterima sahaja. Okay, ada soalan? Soalan macam ni sangat panjang dan markah dia banyak. Okay, yang ni sepatutnya kita kena score soalan macam ni. Okay, ada soalan. Siapa yang tak sesiapa di situ yang 4D ni, okey, tak boleh lagi pasal topik ni tolong tengok balik lah. Okey, so tengok balik.
Nanti sebab nanti kita akan tinggal lama dalam beberapa bulan. Bulan-bulan bulan 2, bulan 3. Maksud cikgu bulan 2, bulan 3, 4 tu kita akan habiskan silibus tingkatan 5. Banyak topik tahu, ada matrix, ada consumer, nanti cikgu share. Nanti cikgu akan share dekat grup Telegram topik untuk tingkatan 5, nanti you boleh tengok dekat situ. Okay, and you boleh tengok dalam buku teks form 5 yang cikgu akan share juga link buku teks tu. Okay, you boleh tengok dalam cuti ni, you boleh tengok apa benda yang kita nak kena belajar. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Boleh? Boleh, boleh. Okay, dan cikgu sendiri pun sebenarnya, kita stop sini kejap lah. Okay, cikgu sendiri pun ada topik yang consumer, yang financial tu sebenarnya I tak pernah belajar dekat universiti pun. Okay, I kat universiti ambil statistik. Okay, bila kita SPM kan, bila kita ambil course, saya ambil course statistik dekat universiti. So in terms of mathematics semua tu kita belajar dalam course itu, tetapi untuk topik yang kerajaan bagi yang baru tu is about consumer insurance and percukaian semua tu, I myself tak pernah belajar. Okay, dan kami teachers pun tengah belajar balik lah, okay, consumer tu. Alright, so cikgu anggapkan kita sama-sama belajar lah. Okay, cikgu pun akan cari information macam mana nak selesaikan masalah apa benda nanti lah. Okay, bila kita sampai kat topik tu nanti kita cakap balik lah pasal tu. Sebab apa yang cikgu nak adalah you all pun sama-sama tengok lah, ready. I sendiri pun dalam cuti ni kena belajar balik lah. Sebab bila dekat universiti course tu dipilih, okay. So consumer, about insurance, about whatever topik yang KSSM terbaru ni, tu semua adalah kalau kat universiti di dalam satu course yang dipanggil sebagai Science Actuary. Okay, which is I tak ambil, most teachers pun here tak ambil. So we all sekarang tengah berkursus balik lah about that topic. Alright, okay. Balik pada soalan. Banyak sangat iklan cikgu. Okay, topik ni peak time. Okay, ada masalah tak? Tak ada Tak ada, okey. Ada ke lain? Okay, tak ada? Okay. Okay, next. Okay, soalan nombor 12 ni. Ini soalan sangat favourite. Okay, cikgu cakap yang ini soalan dalam SPM pun dia sentiasa ada soalan ni and most students akan score. Okay. Sangatlah rugi kan kalau budak-budak ni bila dia tak jawab soalan pasal graf ni. Okay. Soalan ni memang senang nak score. Senang je sebab kita kena buat graf sahaja. Alright. Okay. So soalan dia adalah, it give you the equation y equal to 9 over x. Okay. And it asks you to complete the table. So complete the table lah. Okay. Dapat tak? Gerti tak macam nak complete the table ni? Takkan tak boleh lagi kan? Dapat tak? Dapat. Complete the table. Okay. Boleh Okay, after that, lepas complete the table, so daripada table tu of course dia akan ask you to draw a graph. Nampak tak markah dia 4. Okay. So draw graph ni pula ada syarat dia. Right? Mestilah ikut dia punya scale yang dia bagi. Okay, 2 cm to 1 unit for x axis. Mana English ni? 2 cm for 2 unit for y axis. So check your graph. You should get the graph like this. Okay, using the skala. Okay, yang ni apa? 2 cm for 1 unit. Okay, 2 cm for 2 units. Nampak ni, 0 hingga 1, 2 cm untuk 1 unit. Make sure you know. Okay, graph lengkap kenalah ada label X and label, nampak tak? Label Y, tu ada kecil tu. Label Y. And plotting secara jelas. Jangan, tak payah buat besar sangat. Buat kecil je. Sebab tu kita kena guna pensel yang tajam lah untuk graf ni. Okay. And smooth line. Smooth line. Okay. Smooth line ni, nak kata awak, cikgu pun nak kena practice juga buat smooth line. Okay. Okay. Most probably paling smooth yang kita boleh buat. Paling perfect. Ini boleh lah kan buat dengan ni. Okay, perfect lah dia punya line dia. Faham tak ni?
Okay? Okay, so cikgu tak rasa lah you tak boleh buat yang ni. Of course lah you boleh lukis graf. Make sure you buat dengan scale yang betul lah. Okay? Graf ni ikut skala 1 markah, smooth line 1 markah, plotting ni 2. 4 dia bagi markah dekat you. Tapi kalau you tak label as a X dengan Y ni, dia akan tidak. Mana-mana markah yang dia suka, dia tu siapa? Dia tu pemeriksa tu lah. Okay? Faham tak cakap cikgu? Faham Kita kena sentiasa fikir macam tu. Bila tingkatan 5 ni, form 5 ni, you kena sentiasa fikir siapa yang marking kertas you. You tak boleh fikir, I marking memang I tahu kalau you tak letak pun, I boleh bagi je markah. But my students, right? Okay, tapi kita nak aim macam mana kita nak jawab dalam SPM nantilah. Okay, so dekat situ, ni dah bagi you 4 markah untuk graf. Alright? Okay, C. So when you plot the graph, okay, mana pen? Sekejap, mana ada? Okay. Okay, when you plot the graph, so definitely bila dapat graph, dia akan suruh you cari value lah daripada graph. Okay, the value of y bila x equal to 3.8. Okay, jangan pula you ambil nilai you guna equation ni, tak boleh. Okay. You kena cari ni, nampak tak ni, yang dot line ni. Daripada, dia kata apa? Bila, where is it? Bila x 3.8. Okay, bila y 8. Okay, bila x 3.8. Mana x? Okay, you kena cari dekat 3, 3.8 dekat sini. Buat dotted line yang dia buat ni, cikgu buat ni balik. Okay, kena dengan lengkung ni. Buat dengan pembaris, cari nilai dekat sini. Okay. Satu lagi bila y equal to 8 kan. Okay, cari dekat part sini mana 8. Kat sini. Guna pembaris. Cari nilai dekat sini. Okay. So nilai, tengok ni you will get 2.4, 1.15. Dapat tepat tak? Dapat 2.3 pun boleh. Lebih kurang lah. Okay. Dapat tak? Tepat yang ni, yang C. Untuk graf. Dapat tak? Kita tak dapat ke tak buat lagi? Cakap. Cakaplah, respon. Kalau graf saya dapat lari sikit je. Tak apa. 2.3? 2.5? 2.3. Boleh. Dia biasa dia akan bagi you plus minus 0.1. Okay? Plus minus 0.1 ni sebab ini adalah latihan yang buku kerja kan. So dia tak adalah bagi, tapi skim pemarkahan tu boleh diterima. Okay? So make sure kena buat lah. Cikgu lukis merah ni, tapi sebenarnya bila cari nilai macam ni, you kena dotted line. Buat dengan pembaris dotted line. Tu je. Okay? Ada soalan? Tak ada? Okay, next. Okay. Alright. Ini 30 ni you check. You check lah. This is plane elevation. Okay. Melukis. Okay. Pelan-pelan tonggakan. Teacher. Okay, you boleh semak ni kalau yes. Teacher, Kita yang belajar 4 ke? cm. Oh. 4 Yang cm yang measurement semua kena tulis ke teacher? Yang ni semua ni tak perlu. Tak payah. Even sebenarnya yang ni pun tak perlu. Label-label ni tak perlu. Okay? Tak perlulah sebenarnya. Ini skim ni bagi tunjuk lah kan. Sebenarnya tak perlu. Once you lukis, okay, and it fits our scheme, biasanya dia tanda tu, dia tekap je awak punya lukisan tu dengan dia punya lukisan pakai tracing paper tu. Biasanya usually buat macam tu. Dia tekap masuk, dapat je markah. Okay? But make sure kena ikut bentuk sama. Macam kalau you sini, you buat solid line macam tu, dah tak boleh dah. Okay? Okay, masuk dotted line ni, bila you tak nampak daripada depan tu. Faham tak? Okay, you kena imagine macam tu. Tulis-tulis ni tak perlu. Okay, tak perlu sebenarnya. Tapi it's okay kalau you tulis. Tak ada masalah. Okay, so make sure you dapat. Cepat no. Okay, make sure you dapat lah. A, M, D tu. Ada soalan? Tak ada. Ada soalan? Ada soalan tak?
Ni 2 markah eh. 2 markah. Ada soalan tak? Saya ni duduk kat tempat panas ni, tahu lari daripada bilik guru tu. Anyone? Alright. Make sure you buat, okay? Buatlah, okay? Kalau tak buat lagi tu buatlah. Okay, ni topik apa? Sebut satu topik. Ni ada topik transformation. Yes, transformation. Okay. So ni of course lah boleh buat kan. Okay, transformation T. Okay, bawah translation. Kalau translation ni sangat senang, so check your answer lah. Okay, dapat tak koordinat yang dibagi tu? They ask you to state the coordinate of transformation TT. T2 ni maksudnya T and T. Kan? Translate and translate sekali lagi. Okay. Okay, P. P is reflection pada line X. Sorry, line Y equal to 3. So you kena tengoklah mana Y equal to 3. So sini 3. Kena buatlah line Y equal to 3 here. Okay. So cari image dia. Ada soalan tak ni? A, 1, 2, 3. 3. Anyone? Sepatutnya senang je yang tu. Tak ada. And R adalah rotate. Okay, rotate pun tak ada masalah. Rotate ni sebab dia dah bagi tahu center satu-satu. Cari dulu center dia. Where is it? 1 dan 1 ni kan. Lepas tu you rotate lah. 90 degree. Okay. So translation, reflection, rotation ni sepatutnya tak ada masalah lah, okay, untuk cari dia punya coordinate image dia. Okay. Biasalah sebab cikgu dah 2 tahun, 3 tahun mengajar form 5. Okay. Biasanya student tak ada masalah pun untuk jawab soalan-soalan berbentuk transformation. Okay, B. Okay. B, make sure. Okay, is there anti-clockwise rotation 90 degree about the center 1, 2. Okay, W, dia adalah reflection in the line X equal to -6. Okay, so semua refer kepada diagram yang dia bagi tu. Okay, boleh tengok dekat situ. Anyone? Okay, usually tapi topik ini nanti kita sentiasa ada drill. Tak apa. Okay, check dulu you punya task ni dulu. Okay. Sebelum kita tinggalkan semua topik form 5, form 4 ni. Alright, number 15. Okay, ini topik baru for me also. Okay, this is topik apa ni? Network. Graph network, right? Graph network. Okay, ini topik baru, graph network. Sebelum ni kami tak ada pun graph untuk KBSM dulu. Okay. So yang ni pun actually teachers pun baru, okay, masa form 4 dulu pun we all quite study lah, okay, this topic. Okay. Seriously, I tak pernah jumpa topik network graph in university also. I tak belajar. Okay, network graph maybe kalau dia orang ambil course major in mathematics, maybe dia orang belajar kat university. But I major statistics, I pun actually tak pernah jumpa this topic. Alright, so since last year dia masukkan topik ni dalam kita punya syllabus KSSM. So all teachers, all maths teachers semua belajar this topic also lah. Alright, so sama je apa yang teacher nak cakap. Okay, ini topik ini bila teacher study untuk topik ini memang you kena ingat, you kena hafal maksud benda tu. Okay, the root, betul tak? Okay. Boleh bagi respon dekat cikgu pasal topik ni. Okay. You kena tahu. Okay. Network and graph. Okay. What is subgraph? Okay. Macam mana nak draw undirected graph semua tu. Kita kena tahu. Dah kena ingat. Okay. So you check here. Okay. Dia punya answer. Okay. Anything boleh tanya teacher. Okay. A dengan B ni. Okay. We also
belajar juga yang ini. Any questions? Okay, tapi topik ni berada di dalam section B lah. Okay, maksudnya kita kena jawab. Okay, kita ada pilihan. Ada soalan tak? Whatever cuba buat dulu. Siapa yang tak buat lagi. Tapi yang dah buat ada soalan, cikgu. Yang pasal network ni. Aku tak cikgu nak go through je ni. Ada 4 minutes lagi. Boleh Okay, cikgu akan share semua answer ni nanti dalam kita punya group. Oh, dah habis dah. Okay, section C. Okay, stop here lah. Okay. Okay, cikgu nak stop sampai sini. Section A and B. Okay, so you all cuba buat section C ni ya nanti. Dua soalan ni boleh? Ke dah buat dah? Hello? Hello? Oh, dah buat? Okay. So, cikgu stop here. Okay, section A, B. Section C ni, tak nak dah cikgu akan, okay, share jawapan ni. So, you semaklah kertas you boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Yang section C ni ada siapa ada masalah? Yang nombor 16 ni. Ada masalah nombor 16 ni. Okay, boleh tak cari ni? Cuba tengok jawapan dia Ni, yang complete Venn diagram tu. Okay. Alright, cuba semak kertas ni untuk task you. Okay, section C ni cuba kalau dah buat, cuba you semak dengan skema yang cikgu dah bagi. Okay, anything you boleh tanya lah, okay. Alright, boleh Boleh I stop here untuk task. Okay, so next class tomorrow, kita akan masuk topik Form 5 lah, okay. Topik matrix Form 5. Okay, kejap lagi after class ni teacher akan share link untuk textbook dengan planning untuk kita punya topik tingkatan 5. Alright, okay. Okay, that's all for today. Anything? Ada soalan lagi? Ni cikgu? Ada soalan? No? Yes? Okay, tak ada. Okay, so we stop here. So kita jumpa esok untuk kelas. Okay, so make sure get ready tomorrow dengan buku teks. Okay, you all boleh tengok dulu. Kalau you all Google buku teks tu, okay, kat dalam YouTube tu berlambat ada jalan penyelesaian dia, tapi kita kena ni lah, okay. So kita jumpa esok untuk the new topic Form 5 which is matrix. Okay, you all boleh tengok-tengok dulu pengalaman cikgu. Please bagi komitmen sebab topik matrix ini kita belajar online. Okay, sebab bila you dah masuk hopefully lepas cuti penggal 3 minggu tu you all masuk, kita start dengan the next topic lah. Okay, pengalaman cikgu dengan tingkatan 5 sekarang. Okay, sebab matrix tu dia orang belajar masa PDPR. Okay, panjang nak perkataan tu PDPR. Most ramai yang tak boleh nak ni untuk topik matrix. Tak tahu nak buat apa kat rumah kan. Okay, so pesanan cikgu kepada you all sekarang ni, please fokus untuk matrix tu. Okay, dia senang saja. Okay, tengok dulu untuk topik tu nak belajar apa. Boleh tak? Okay. Boleh. Alright. Lambatnya respon ke lah yang lambat. Okay lah. Okay, thank you for today. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Teacher. Teacher. Teacher.